Okay, hello everybody. Today we want to learn from our textbook Mathematics Form 1, Chapter 13 by the topic of the Pythagoras Theorem. Okay, I hope you have your textbook with you, and as we can see on screen now, the Pythagoras Theorem. What will we learn? What will we want to learn today? Okay, uh, we want to learn about the Pythagoras theorem, and the other one is the converse of Pythagoras theorem. But for today, I want to focus on the first one, that is the Pythagoras theorem. What is the concept of the Pythagoras theorem? Okay, I hope you will get ready with your textbook and turn to page uh, 292. Page 292. Okay. Page 292. Okay, this is the first page in your textbook for chapter 13. The title, the topic is the Pythagoras theorem. Okay, so we're focusing on this one. Okay, for today. And why we have to study this chapter? Okay, why do we have to study this chapter? Mengapa kita perlu belajar tajuk ini? So saya mengajar pada hari ini saya akan seboleh-bolehnya saya akan gunakan bahasa Inggeris, dan saya juga akan selangkan dengan bahasa Melayu bagi mereka yang mungkin tidak faham. Okay. As the fundamental knowledge for solving problems involving right angle triangle, so we have to discuss the fields that involve solving problem related to the right angle triangle. Actually sebenarnya kita belajar benda ni lebih kepada kita nak mengaplikasikan apa yang kita belajar ini kepada dunia sebenar di luar sana. Especially bila belajar tajuk teorem Pythagoras, kita lebih fokus kepada mengukur ketinggian sesuatu bangunan dan juga mungkin mengukur jarak sesuatu bangunan dari satu poin yang tertentu. Dengan syarat sesuatu yang kita buat itu mesti related dengan konsep teorem Pythagoras, iaitu yang pertama sekali konsepnya ialah mesti bersudut tegak, must be right angle triangle. Okay, so apa yang difokuskan ataupun ditekankan di sini ialah right angles. Okay, involving right angles. So what is the problem we have to solve? Must be involve right angle, and especially right angle triangles. Okay, so right angle exists in many objects around us. Maknanya sudut tegak ini ataupun sudut tepat ini wujud dalam banyak benda di sekeliling kita. In the construction buildings, okay, in the construction buildings, and how does a civil engineer ensure that the corners of the walls of the building are built at right angles triangle. So untuk menjadi seorang civil engineer, mestilah tahu tentang konsep teorem Pythagoras dalam sesuatu binaan. Jadi kita harap bila anda belajar pada topik ini, anda akan mendapat satu pemahaman bagaimana nak menguasai konsep teorem Pythagoras dan diaplikasikan ke dalam dunia sebenar. You can apply it in your real life situation. Okay, nanti saya akan sambung lagi untuk seterusnya berkaitan dengan sedikit sejarah berkaitan dengan teorem Pythagoras. Okay, now we want to walking through time. Kita nak tahu sedikit sejarah. Kita patah balik kepada masa lampau berkaitan dengan teorem Pythagoras. Pythagoras merupakan seorang ahli matematik yang terkenal, dan dialah yang mewujudkan teorem ini, teorem Pythagoras, yang apa yang kita akan belajar pada hari ini.
Actually, Pythagoras was a mathematician and also a philosopher, merupakan seorang ahli falsafah who had contributed substantially to the development of mathematics today. Jadi dengan apa yang Pythagoras buat tentang teorem dia ini telah digunakan sehingga ke hari ini dalam bidang matematik. Okey, dalam pembangunan matematik sedia ada sekarang. He was the first person who proved the Pythagorean theorem. Maknanya dia seorang orang yang pertama yang dapat membuktikan bahawa teorem yang dia buat itu memang betul-betul berhasil, tepat dan kena. Okey, dan dapat diaplikasikan ke dalam dunia sebenar, ke dalam kehidupan seharian. Jadi dan ianya pakai sehinggalah ke hari ini. Jadi saya harap kita selain daripada belajar matematik, bukan sahaja belajar matematik, tapi kita mesti kenal apakah antara ahli-ahli matematik yang mewujudkan teorem ataupun konsep-konsep matematik sebelum ini. Jadi benda ini merupakan satu yang menjadi tambah nilai ke dalam pemahaman kita terhadap matematik. Bukan sahaja sekadar belajar mengira, okey. Jadi kita perlu juga tahu tentang mana wujudnya konsep itu, siapakah yang mewujudkan konsep itu, sejarah di belakang sesuatu konsep matematik ataupun teorem-teorem matematik yang diwujudkan oleh pakar-pakar matematik sebelum ini. Jadi ini merupakan sejarah dan saya harap anda boleh tahu bila kita katakan tentang teorem Pythagoras, anda kenal, tahu dan boleh nyatakan siapakah pencipta teorem Pythagoras itu sendiri. Okey. Jadi sejarah ini saya harap bukan setakat dibaca sahaja, tetapi perlulah diambil tahu dan diambil kisah tentang teorem Pythagoras ini juga. Okey, kita akan beralih ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 294 untuk pemahaman konsep tentang teorem Pythagoras. So get ready for that. I hope you still with me, and then we can move to another page. Turn to page 294 after this. Okay, sekarang kita berada di muka surat seterusnya, muka surat 294 pada kemahiran 13.1 on skill 13.1 the Pythagoras theorem. Okay. What is the learning standard and for this skills, ataupun apakah standard pembelajaran untuk kemahiran ini? It is identify and define the hypotenuse of the right angle triangle. Dalam kemahiran ini anda diminta untuk mengenal pasti dan menyatakan juga di manakah hypotenuse bagi satu-satu segitiga bersudut tegak. Okay. What is a hypotenuse? Apakah dia hypotenuse? Okay. Seperti mana gambar ajar di buku teks dan juga di skrin sekarang ini, anda dapat lihat dua buah TV ataupun skrin TV yang bersaiz berlainan. Okay. Satu ialah 19 inci, 19 inches, and another one is 21 inches. Untuk pengetahuan anda, TV kena diukur dengan keadaan yang dari bucu ke atas ke bucu bawah, okey, ataupun dari bucu bawah ke bucu atas, yang mengambil satu garis yang untuk mendapatkan kepanjangan ataupun keluasan TV itu, atau bukan keluasan, ataupun saiz TV itu berapa inci. Okey, permukaan TV itulah berapa inci. Jadi ianya diukur secara orang kata secara hypotenuse ataupun secara menyerong itu. So we are often told about the size of the monitor screen, of a computer as 19 inches, 21 inches, maybe a screen of 24 inches, and sometimes we heard now we have about 6 TV size monitor screen of the size of monitor screen for 60 inches now. Besar size screen monitor TV atau komputer tu. Kadang-kadang ada yang sampai 60 inci, especially TV lah. Sekarang ini ada yang sampai 60 inci TV. Okay, ada yang lebih daripada itu pun.
Okay, the size is measured according to the length of the monitor diagonally. Okay, maka ini diukur secara diagonal, secara yang daripada bucu kanan atas kepada bucu bawah kiri. Okay, yang kita maksudkan ialah yang ini. Seperti yang tertera di screen, kita nak tahu mana satu yang kita kata diagonal. Okay, this is the diagonal. Okay, the diagonal lines. We also can measure it like this. Okay, yang garisan hijau ini, the green line, also the diagonal line. Okay, the green one and the red one is called the diagonal line, diagonally. What is the relationship between the size of the monitor screen and the length and the width of the monitor screen? Okay, so apakah hubungan perkaitan di antara size monitor, screen monitor komputer ataupun TV dengan kepanjangannya? Okey, ini kita katakan kepanjangannya. Okey, panjang dan mungkin juga di bawah dan juga di atas. Okey, ini boleh kita kata panjang di bawah ataupun di atas ataupun di bawah, dan juga kelebaran screen monitor itu. Kelebaran inilah yang garisan berwarna kuning ini. Okay, apakah hubungan yang kita boleh buat terhadap kepanjangan dan kelebaran sesuatu screen monitor ataupun screen TV terhadap garisan diagonal ataupun diagonally lines itu? Menunjuk pada skrin ialah gambar yang berwarna merah. Jadi itu yang sebenarnya konsep matematik, bahawa hubungan antaranya ialah mestilah berkaitan dengan sesuatu yang kita nak belajar hari ini tentang teorem Pythagoras, dan ianya telah dapat menghasilkan suatu segitiga bersudut tegak. Okey, biasa padam yang ini dulu. Okey, kita akan lihat bahawa diagonal kita di sini 21 inches. Kemudian ini ialah ketinggian ataupun kelebaran, dan yang berwarna biru ialah kepanjangannya. Okey. Maka ia telah membentuk satu segitiga. Segitiga yang bersudut tegak. Okey, bersudut tegak di sini. Okey. So inilah dia hypotenuse. Iaitu garisan yang diagonal itu, dan merupakan garisan yang terpanjang dalam sebuah segitiga. Kalau saya applykan lukisan saya di skrin putih sebelah ini, ini ialah yang kita nampak tadi, ketinggian atau kelebarannya. Yang garisan biru merupakan kepanjangan bagi sesuatu permukaan skrin itu atau tapaknya. Okey. Dan yang berwarna merah, the red line is the diagonal lines. Okey. Diagonal line inilah yang kita katakan hypotenuse, dan ianya membentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. So, konsep matematik untuk teorem Pythagoras mestilah merujuk ataupun lebih kepada memfokuskan kepada segitiga yang bersudut tegak. Tapi bagaimana pula dengan segitiga yang bukan bersudut tegak? Adakah boleh diaplikasikan juga teorem Pythagoras terhadap segitiga yang bukan bersudut tegak, seperti mana yang tertera di skrin sekarang ini? Itu pun salah satu soalan yang boleh kita bincangkan. Kenapa teorem Pythagoras hanya untuk yang bersudut tegak saja? Jadi berbalik kepada apa yang kita nampak di dalam kita punya learning standards, okay, standard pembelajaran kita, iaitu mengenal pasti dan menentukan apakah hypotenuse bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Itulah tentang focusing ataupun fokus kita terhadap teorem hypotenuse, mengenal pasti hypotenuse, dan melibatkan hanya segitiga yang bersudut tegak saja yang boleh diaplikasikan teorem Pythagoras terhadap segitiga bersudut tegak tersebut. Okey, jadi kita akan lebih mendalam lagi tentang konsep teorem Pythagoras ini. Untuk itu kita boleh lihat di buku teks kita di muka surat 294 dalam let's discuss.
kita nampak ada dua segitiga yang telah diberi di muka surat 294. Pertama, segitiga yang berwarna hijau. Okey. Segitiga yang berwarna hijau dengan bukannya bersudut tegak seperti mana yang tertera di buku teks di muka surat 294. Okey. Kita ada diberi segitiga yang bukan bersudut tegak. Segitiga itu bersudut 95 darjah. Sudut tegak bukan 95 darjah. Sudut tegak ialah 90 darjah. Okey. Dan kita juga diberi sisi A. Adakah sisi A itu merupakan hipotenus bagi segitiga itu? Tapi kita mesti kena pasti bahawa segitiga itu bukan bersudut tegak. Nilainya ialah 95. Sudut tegak atau right angle triangle ataupun segitiga bersudut tegak must be 90 degree. Okey, 90 degree sahaja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih pada itu. So barulah konsep teorem Pythagoras tu boleh diaplikasikan terhadap segitiga ataupun segitiga yang berkaitan dengannya, iaitu segitiga bersudut tegak. Okey. Dan satu lagi gambar rajah sebelahnya ialah gambar rajah yang berwarna kuning, iaitu segitiga yang berwarna kuning melukiskan sebuah segitiga yang bersudut tegak. Okay, yang berwarna kuning dalam buku teks anda di muka surat 294 memberikan gambar rajah berwarna kuning dengan sudut tepat atau sudut tegak dengan sisi A. Adakah A itu merupakan hipotenus? Kalau kita kenal pasti, A itu sebenarnya bukan merupakan hipotenus. Hipotenus, untuk maklumat anda, suatu sisi yang dipanggil hipotenus ialah ianya mestilah bertentangan dengan sudut tegak itu. Okey, bertentangan dengan sudut tegak. Okey. So A ini bukanlah hipotenus. Sepatutnya A itu berada di sisi paling panjang, iaitu sisi diagonal. A itu sepatutnya berada di sini. Ini yang kita kata sisi hipotenus. Okey. Dan untuk mengenal pasti ke mana kedudukan bagi hipotenus, okey, kedudukan bagi hipotenus ialah hipotenus berselalunya pada sisi yang paling panjang. Okey, anda kena pasti tu. Dia merupakan sisi yang paling panjang. Okey. Yang ini ialah tapak or base, dan ini ialah, kalau kita tengok, ini ialah ketinggian ataupun height. So this is hypo H. This is our base, tapak, dan ini our ketinggian height. Okay, this is hypotenuse. Jadi nampak jelas bahawa hipotenus merupakan suatu garisan yang lebih panjang berbanding dua lagi garisan, iaitu garisan untuk tinggi dan juga garisan untuk base. Jadi senang sangat mengenal pasti. Dan satu lagi clue bagi nak mengenal pasti di manakah kedudukan hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak ialah hipotenus mestilah bertentangan dengan sudut tegak 90 darjah ataupun right angle. Okey, itulah sisi bagi hipotenus. That is a concept. Jadi bila kita dah kenal pasti konsep itu, kita akan terus masuk pula macam mana nak mengaplikasikan konsep itu kepada pengiraan bagi sesuatu segitiga yang melibatkan konsep teorem Pythagoras, mengira sisi yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan teruskan selepas ini. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak membuat pengiraan dan bagaimana kita nak mengenal dulu pasti atau mewujudkan konsep ataupun mewujudkan term-term atau terma-terma yang melibatkan pengiraan untuk teorem Pythagoras. Okey. Okey pelajar, dalam buku teks kamu di muka surat 295, in your textbook on page 295, I want to focus to self-practice 13.1a. Self-practice 13.1a. So in this self-practice, we have three question A, B, and C. And the question asks how to identify the hypotenuse. Jadi bagaimana dengan tiga gambar rajah yang telah diberikan, gambar rajah A, B dan C,
bagaimana untuk mengenal pasti atau menentukan di manakah yang kita panggil hypotenuse. Okey, kita pergi satu persatu. Kita pergi dulu dengan gambar rajah A. So, bila kita jumpa gambar rajah A ini, okey, selalunya kita akan label sisi bagi sebuah segitiga yang telah diberikan label-label bucunya seperti tertera di soalan gambar rajah A. Kita akan nampak ada A, bucu A atau bucu B dan juga bucu C. Okey. Maka untuk melabelkan sisi, kita akan menggunakan huruf kecil sebab bucu telah melabel dengan menggunakan huruf besar. Maka kita menggunakan huruf kecil untuk melabel sisi. Okey. Bagi sisi A, hendaklah dilabelkan bertentangan dengan huruf A besar. Yang A di sini. Okey, kemudian sisinya ialah di sini. A. Okey. Bagi sisi B, bucu B, sisi yang bertentangan dengan B ialah yang ini. Okey, itu. Dan bagi bucu C, sisi yang perlu kita labelkan dengan huruf kecil ialah bertentangan dengan huruf C besar itu di sini. Maka kita akan dapat kena pasti bahawa daripada setelah kita melabel itu, kita boleh kenal pasti di manakah sisi yang sisi apakah yang kita katakan sebagai sisi hypotenuse. Okey. Jadi bolehkah pelajar-pelajar menentukan apakah sisi hypotenuse untuk gambar rajah A setelah kita membuat labeling dengan huruf kecil. Jadi boleh kita kenal pasti bahawa hypotenuse bagi gambar rajah A adalah sisi B dengan tulisan berwarna merah. Mengapa kita kata sisi B itu merupakan hypotenuse? Apakah ciri-ciri yang perlu ada terhadap sisi B itu supaya boleh dikenal pasti sebagai hypotenuse? Pertama, ianya mestilah yang sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, sisi ini memang panjang lah. Okey, yang terpanjang sisi ini. Dan yang kedua, cirinya untuk menentukan hypotenuse ialah ianya bertentangan dengan sudut tegak. Okey, bertentangan dengan sudut tegak. Maka hypotenuse bagi gambar rajah A adalah sisi B yang berwarna merah, ataupun kita boleh katakan hypotenuse-nya ialah yang telah dilabelkan huruf hypotenuse ialah AC. Garisan AC itu merupakan hypotenuse. Ini garisan ini. Ini merupakan hypotenuse. Okey, kalau kita beralih kepada gambar rajah B seterusnya. Okey. Gambar rajah B yang telah dilabelkan dengan huruf-huruf kecil. Manakah yang boleh kita kenal pasti menentukan yang dipanggil sebagai sebuah garis atau satu garisan hypotenuse? Bolehkah anda menentukannya? Yeah, for sure, I know you can identify the hypotenuse. First, again, the concept for the hypotenuse must be opposite. No, the first one is the side must be the longest one, the longest side. Okay, this is the longest side, and the side should be opposite of the right angle. Okay, so B itu dapatlah kita kenal pasti sebagai hypotenuse. Okay. Next, we go to diagram C. Okay, dalam gambar rajah C ini ada dua segitiga bersudut tegak yang bertindan atau melekat antara satu sama lain. Okay. Jadi, pastikan dalam musim COVID, musim PKP ini, anda tidak menjadi seperti gambar rajah C, melekat antara satu sama lain. Okey, ini akan mendatangkan bahaya kepada anda. Maka anda janganlah berdekatan antara satu sama lain. Dan pastikan anda duduk di rumah dan belajar matematik dengan saya dan juga dengan cikgu-cikgu matematik anda. Okey. So, kita ada dua segitiga bersudut tegak di sini. Pertama ialah segitiga PQ
QR. Itu ialah segitiga yang pertama. Okey, dengan sudut tegaknya di Q. Okey, kemudian satu lagi kita ada segitiga PST. Juga segitiga itu bersudut tegak di P. Okey, maka dua segitiga itu yang berwarna biru dan berwarna hijau. Okey, kita fokus dulu kepada segitiga yang berwarna biru. Di manakah garisan hipotenus bagi segitiga bersudut tegak yang berwarna biru, bergarisan berwarna biru? Okey, pertama sekali konsep pertama ialah untuk kita kena pasti, pertama mestilah ianya yang panjang. Okey, garis yang panjang. Garis yang paling panjang dalam sebuah segitiga itu. Okey. Dan kedua, ianya mestilah garisan itu perlulah bertentang dengan sudut 90 darjah itu. Bertentang dengan sudut 90 darjah. Okey. Itu kita pakai simbol segitiga. Jadi bagi segitiga gambar rajah segitiga yang bergarisan berwarna biru, jadi boleh kita katakan hipotenusnya ialah PR. PR itu merupakan hipotenus, ya, PR. Okey, garisan PR inilah yang kita panggil sebagai hipotenusnya. Bagaimana pula dengan segitiga yang bergaris berwarna hijau? Dengan sudut berada di P. Kalau sudut berada di P, maka bolehlah kita kena pasti bahawa garisan hipotenus itu ialah garisan hipotenus ST ataupun TS. Boleh juga. Okey. Ada dua garisan hipotenus di situ dan kerana dua segitiga yang bertindan antara sama lain, melekat antara satu sama lain. Pertama untuk yang segitiga ini saya ulang sekali lagi untuk segitiga PQR. Okey, untuk segitiga PQR garisan hipotenusnya ialah PR. Okey, itu garisan hipotenus. Maka manakala untuk yang segitiga hijau, garis hijau, kita ada segitiga PST, okey, ataupun PTS boleh juga, ya. Dan bersudutnya tegaknya di P, maka garisan hipotenusnya mestilah bertentangan dengan sudut tegak itu, iaitu garisan TS ataupun ST. TS ataupun ST. Itu dia merupakan dua garisan hipotenus yang telah kita kenal pasti dalam gambar rajah C. So, sangat mudah untuk mengenal pasti garisan hipotenus. Kita kena pegang dengan dua syarat yang telah kita ketahui ini, iaitu yang pertama ialah mestilah merupakan garisan yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak itu, dan kedua ialah garisan itu mestilah bertentangan dengan sudut 90 darjah yang terdapat dalam sesebuah segitiga bersudut tegak. Jadi dua poin ini perlu anda faham betul-betul tentang konsep untuk teorem Pythagoras dan juga untuk mengenal pasti hipotenus supaya boleh diaplikasikan ke dalam teorem Pythagoras selepas ini nanti. Okey. Jadi saya harap anda telah memahaminya bersama-sama saya dan juga buku teks anda. Kita mempelajari dengan lebih mendalam dan memahami konsep teorem Pythagoras dengan lebih mendalam lagi untuk kita kekal terus ingat teorem Pythagoras daripada tingkatan 1 kita belajar hinggalah ke tingkatan 5 untuk mengambil SPM nanti masih lagi diguna pakai. Okey. Terusnya kita akan beralih kepada muka surat yang berikutnya dan lebih memfokuskan kepada bagaimana nak mengira sisi-sisi ataupun bagaimana nak menentukan term-term untuk mendapatkan teorem Pythagoras atau mengira sisi-sisi bagi sebuah teorem Pythagoras. Okey. Okey pelajar, jika anda merujuk kepada buku teks anda di muka surat 295, ada persoalan yang ditanya di situ, iaitu what is the relationship between the sides of a right angle triangle? Persoalan itu menanyakan pada kita ialah apakah hubungan, relationship, apakah hubungan di antara sisi-sisi ataupun sides yang ada dalam
sebuah right angle triangle dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Contohnya saya lukiskan diagram di sini, walaupun saya akan melukis dengan sebuah segitiga yang tidak berapa cantik seperti buku teks anda. Sorry, bukan garis lurus. Okey, kita cuba lukiskan sebuah segitiga untuk kita buat pemahaman. Okey, segitiga ni adalah segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian saya labelkan segitiga ini mengikut label-label bucu yang telah kita maklumkan, kita berikan di sinilah. Okey, untuk kita kenal pasti sisi-sisinya. Okey, A to B, sisi A ke B ialah merupakan tinggi, heights. Okey, ketinggian. Okey, dan sisi B to C, apa yang boleh kita katakan tentang sisi B to C bagi sebuah segitiga bersudut tegak yang ada sekarang ini? Ianya adalah base ataupun tapak bagi sebuah segitiga. Dan di manakah garisan diagonal hypotenuse? Okey, hypotenuse ialah yang berlabel A kepada C, A to C, itu ialah hypotenuse. Okey, okey, so tiga-tiga sisi itu telah kita kenal pasti. Jadi mengikut buku anda, buku teks anda di muka surat 296, okey, di bahagian atas mengatakan melalui gambar raja itu kita boleh mencari keluasan suatu segitiga dan luas segi empat yang ternyata. Maknanya dia gambar raja itu boleh dilukis untuk dapatkan keluasan bagi setiap sisi AB, BC dan juga AC. Okey, area of R, as according to your textbook, kita boleh mencari area juga bagi itu. Bila melibatkan area, kita boleh juga mendapatkan mencari panjang sisi sebenarnya. Okey, so untuk mencari panjang sisi AC dengan pemahaman konsep yang telah diberikan oleh Pythagoras dalam teoremnya, untuk mendapatkan AC, okey, untuk mendapatkan AC hypotenuse, okey, AC perlulah dikuasa 2. Okey, AC kuasa 2 bersamaan dengan AB berkuasa 2 dan tambah dengan BC juga berkuasa 2. Kenapa sebenarnya berkuasa 2 ni? Sebenarnya ialah disebabkan teorem Pythagoras telah menyatakan bahawa untuk mendapatkan sisi-sisi AB, BC dan juga AC itu ianya ada berkaitan dengan keluasan dan juga bila mendapatkan keluasan, maka untuk mendapatkan sisi bagi garisan AB, BC dan ataupun AC, perlulah mencari keluasan dulu, dan daripada keluasan itu boleh dicarikan juga dia punya sisi, sides. Okey, bagi satu-satu sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi teori yang telah diberikan oleh Pythagoras menyatakan bahawa inilah dia, dan membuktikan bahawa dengan adanya teori ini, maka kita boleh mencari sisi-sisi bagi sebuah segitiga yang bersudut tegak yang tertera dalam gambar raja sekarang. Maka maknanya kita boleh cari sisi ini berapa, kita boleh cari sisi ini berapa, kita boleh juga kepanjangan sisi AB berapa. Jadi dengan menggunakan teori ataupun teorem ini, boleh menyelesaikan persoalan melibatkan segitiga bersudut tegak melibatkan konsep teorem Pythagoras. Okey, cuba kita lihat gambar raja di soalan ataupun in your self practice 13.1b. Itu dia. Okay, for each of the following, state the relationship between the lengths of sides of the
given right angle triangle. Maknanya apakah hubungan bagi setiap sisi dalam keempat-empat gambar rajah itu. Okey, hubungannya mestilah ada berkaitan juga dengan teorem Pythagoras yang telah kita beri itu ataupun telah diberikan oleh Pythagoras terhadap kita dalam teoremnya. Okey, jadi kita nak pergi satu persatu terhadap gambar rajah tu. Ada 4 gambar rajah A, B, C, D, dan kita nak menyatakan apakah hubungan. Ini yang kita katakan hubungan. Dan jadi penyataan kamu itu mestilah ataupun jawapan kamu itu mestilah menulis jawapan dalam bentuk hubungan yang dikendaki oleh soalan. Okey, relationship between the lengths of sides. Jadi kita cuba bincangkan soalan ataupun self practice 13.1b ini bersama-sama. Okey, sebelum tu saya akan ambil padam dulu bahagian-bahagian yang tak perlu untuk kita buat penyelesaian terhadap 4 gambar rajah yang tertera di skrin sekarang, iaitu gambar rajah A, B, C dan D. So kita fokus dulu dengan gambar rajah A. Okey. Gambar rajah A, untuk mendapatkan hubungannya, kita seperti mana yang kita ketahui sebelum ini ialah hypotenuse AC berkuasa 2 mestilah sama dengan AB berkuasa 2 tambah dengan BC berkuasa 2. Sama seperti mana yang saya tunjukkan contoh, dan sama juga seperti contoh di muka surat 296 dalam buku teks anda. Maka inilah relationship yang dikendaki oleh soalan. Okey. Untuk gambar rajah B, okey, gambar rajah B tak guna ABC dah. Jadi kamu jangan keliru. Walaupun tak guna ABC, tapi masih kita boleh tentukan. Jadi hypotenuse-nya yang mana? Okey, yang LN ya. LN ni ialah hypotenuse. Okey. Okey. So kita akan tulis hubungannya ialah LN berkuasa 2 bersamaan dengan MN, atau mana-mana sesi saja MN dulu. Kita mulakan dengan MN berkuasa 2 tambah dengan LM berkuasa 2. Inilah hubungan yang boleh kita nyatakan terhadap soalan gambar rajah B. Okey. Kita balik kepada gambar rajah C. Okey, gambar rajah C telah melabelkan sisi-sisi bagi gambar rajah segitiga itu dengan huruf-huruf kecil tertentu. Maka kalau tadi kalau di yang B ini kita akan nyatakan huruf-huruf besar tu 2 LM, MN, ataupun LN, begitulah kita namakan mengikut apa yang tertera di gambar rajah, apa saja label yang tertera di gambar rajah. Tapi gambar rajah C ini telah label pada sisi itu dengan satu huruf gantian huruf kecil. Maka pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah kenal pasti apakah atau sisi manakah yang kita panggil hypotenuse. So untuk gambar rajah C, di manakah atau label apakah yang telah melabelkan garisan hypotenuse? Ya, garisan atau huruf R ini telah melabelkan garisan hypotenuse. Maka bila kita nak buat hubungan, relationship between the lengths of sides, maka kita ambil R itu dulu sebagai perkara rumus. R ialah ini kita panggil sebagai perkara rumus. Okey, mewujudkan rumus teorem Pythagoras. So R ialah hypotenuse. So R berkuasa 2 sama dengan P berkuasa 2 tambah ke tolak? Ya, tambah. Okey, tambah Q berkuasa 2. Okey, sebab tambah tu sebab dia akan jadi lebih panjang lah kan nilainya. Dia akan jadi lebih besar. Okey. Untuk D. Untuk D, kenal pasti dulu garisan hypotenuse adalah yang berlabel huruf Z ini. Ialah garisan hypotenuse. Maka bila kita menulis hubungannya ialah Z berkuasa 2 bersamaan dengan X kuasa 2, ataupun tulis mana-mana pun tak apa, sebab kita mengoperasikannya ialah operasi tambah.
X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Boleh tak kita tulis terbalik? Terbalik selepas Z dah, tapi sebagai perkara rumusnya mesti Z dulu, kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. Bolehkah kita tulis begitu? Ya, boleh, kerana kedua-dua ini ialah yang betul bagi menulis relationship ataupun hubungan untuk sisi-sisi tersebut. Ianya merupakan operasi penambahan. Jadi penambahan tak kira sama ada yang depan atau belakang, belakang atau depan sama saja sebab ianya operasi tambah. Okey. Jadi keempat gambar rajah untuk self practice 13.1b telah kita bincangkan apakah hubungan di antara kepanjangan sisi-sisi atau panjang the length of side bagi setiap gambar rajah lah, according to the right angle triangle. So inilah yang kita kata hubungan, tapi sebenarnya inilah juga sebenarnya dia punya rumus untuk mendapatkan nilai sisi-sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan teruskan lagi nanti selepas ini dengan bagaimana kita nak menentukan pengiraan bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Dan kita akan bersambung lagi di muka surat seterusnya, iaitu muka surat 297. Okey pelajar, kita teruskan lagi kita punya perbincangan pembelajaran hari ini. Sila rujuk buku teks anda di muka surat 297. Anda akan anda boleh perhatikan di atas muka surat 297 ada dua contoh example, iaitu example 3 and example 4. So saya petik example 3 untuk kita bincangkan di sini. So I take example 3 here from our textbook, and then we will discuss example 3. Walaupun telah ditunjukkan solutionnya di situ, tapi kita cuba nak bincangkan juga di sini supaya lebih kita dapat memahami apakah konsep teorem Pythagoras yang digunakan, yang boleh kita aplikasikan untuk menyelesaikan soalan bagi kedua-dua soalan segitiga bersudut tegak yang tertera di skrin. Okey, kita tengok dulu soalan ataupun gambar rajah A. Okey. Gambar rajah A ini ada sebuah segitiga bersudut tegak dengan sisi tingginya. Okey, sisi tinggi. Kita panggil sisi tinggi lah, sebab dia bila gambar rajah ini dipusingkan ataupun ditegakkan betul-betul, ini merupakan ketinggian dan yang ini merupakan tapak ataupun base-nya, dan hypotenuse ialah yang paling panjang, iaitu yang dilabelkan sebagai XCM. Itu yang nak kena cari. Okey, tadi. So seperti mana kita dah pelajari sebelum ini, kita kena tentukan perkara rumus atau kita kena gunakan relationship. Okey, relation, hubungan antara ketiga-tiga garis yang berwarna itu. So hubungannya lah kita mula tulis dengan hypotenuse dulu, maka X berkuasa 2 akan sama dengan 12, atau sisi yang warna merah 12 perlu juga dikuasa 2, seperti mana hubungan yang kita tulis sebelum tadi untuk gambar ataupun untuk soalan sebelum ini, dan perlu ditambah dengan 16 berkuasa 2 Okey. So ini juga boleh ditulis sebagai X kuasa 2 sama dengan 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kedua-dua ini pun boleh diterima sebenarnya pengiraannya, sebab sama saja membawa makna yang sama. Maka bila kita selesaikan untuk X kuasa 2, so kita teruskan lagi, maka ini akan jadi okey. Saya ambil yang awal lah, kita ambil tulisan yang tadi awal. Okey, maka bila kita selesaikan, you can use your own calculator
12 square. 12 kuasa 2 ialah 100. 144 atau 144 plus dengan 16 square. 16 square is 256. Okay. So add up add up together. Kedua-dua tambahkan memberikan nilai 400 atau 400. So x squared is 400. But the question asks for x, not the x squared. So we must leave the x squared into x. Okay. So from x squared to x. So the squared is ataupun kuasa 2 tu hilang. Okay. The x is the squared is kita kena ubah kedudukan tu. So x squared ini merupakan konsep juga matematik. So x squared menjadi x. Okay. So kuasa 2 tu hilang. Hilang tu menjadikan apa? Nilai di sebelah tu telah ataupun 400 tu perlu di square root kan. Itu dia punya konsep matematik juga. Okay. Untuk menghilangkan kuasa 2. Okay, menghilangkan kuasa 2 menjadi x sahaja. So nilai yang di sebelah kanan tanda sama dengan perlu di square root kan ataupun punca gandakan. So punca ganda 400 ataupun square root 400 is 20. So the x is 20. So maknanya nilai x ini ialah 20 cm. Okay, panjang hypotenuse ialah 20 cm. Okay. Berbalik pada soalan tadi, saya rasa tukar change from square to square root ni telah diajar sebelum ini dalam tajuk topic 4, I think, in your textbook. You have chapter 3. Okay, chapter 3. We have learned about squares, square roots, cubes and cube roots before the PKPs, before our school holiday. Okay, we learned chapter 3 about squares, square roots, cubes and cube roots. So, how to change from square to square roots. Maka dengan itu, konsep ini tadi penting untuk kamu ingat balik dalam chapter 3. Okay. So, chapter 3, kamu boleh rujuk balik chapter 3 macam mana nak ubah nilai daripada square kepada tidak ada square. Nilai sebelahnya perlu di square root kan. Okay. Okay, nanti saya akan kamu boleh tanya balik pada cikgu kelas masing-masing untuk mengulang balik chapter 3, how to change, how to do the cube, how to do square root, cube or cube roots. Okay, kita beralih kepada gambar rajah B sekarang ini. Okay, gambar rajah ini segitiga bersudut tegak juga, tapi macam terbalik. Okay, dia macam telah saja diterbalikkan lah. Tapi walau terbalik macam mana pun, kita perlu faham konsep bahawa untuk menentukan manakah sisi yang paling panjang, manakah sisi paling pendek. Okay. Kalau kita tengok pada soalan A tadi, gambar A tadi, jadi nak mencari X, sisi paling panjang, perlu buat operasi apa? Operasi tambah. Nampak? Sisi paling panjang perlu dicari. Jadi operasi tambah maknanya menambahkan sisi berwarna merah dengan sisi berwarna hijau. Perlu tambah. Okey, kalau tengok pada gambar rajah B ni pula. Okey, sekali lagi kita warnakan. Yang nak cari kita warnakan warna merah. Okey, sisi berwarna merah. Kemudian sisi paling panjang kita ambil, saya warnakan sebagai sisi yang berwarna hijau. Dan sisi seterusnya saya labelkan atau warnakan sebagai sisi berwarna kuning. Okey. Sekarang ni kita nampak soalan dalam gambar rajah B ini meminta kita mencari sisi yang berwarna merah yang paling pendek. Maka kalau yang paling pendek, tadi kita kata kalau yang paling panjang perlu tambah. Untuk mencari sisi paling pendek, relationship ni kita kena buat operasi apa? Mestilah operasi yang bertentangan dengan gambar rajah A tadi, iaitu operasi tolak. Okay. We have to do a subtract. Okay, maka dengan itu, untuk mendapatkan X berkuasa 2,
This is what kita panggil nak mewujudkan relationship antara sisi-sisi itu, atau hubungan di antara sisi-sisi yang berwarna itu. X kuasa 2. I change it to color. Let's see the X squared. The red one. Very nice. Equal to what? Mestilah yang paling panjang tolak yang paling pendek juga kan? Bukannya ambil ada maknanya kuning tolak garisan kuning tolak garisan hijau ke, ataupun garisan hijau tolak garisan kuning? Sepatutnya mestilah yang kuning dulu, 26 squared. Minus yang hijau 24 squared. Sebab dah ada nilai, kita cuma terus masukkan nilai sahaja ke dalam kita punya hubungan tadi. Maka setelah kita dengan menggunakan kalkulator, 26 berkuasa 2 ialah 676. Tolak pula dengan 24 berkuasa 2 ialah 576. Bila ditolakkan kedua-duanya mendapatkan hasil nilai 100. Sangat mudah. 100. 100 ialah X square. Kalau X sahaja, maknanya 100 itu perlu kena square root kan. Square root 100. Square root 100. So the X must be equal to 10. Square root 100 is 10. 10 is 10 centimeter. So that means the value for X centimeter is equal to 10 centimeter. Dapat tu jelas. Saya harap benda itu pendengar saya itu dapat lebih memahami selain anda melihat contoh-contoh penyelesaian di muka surat 297. You can refer to your textbook on page 297, example 3 and example 4. For more understanding, anda akan lebih faham lagi bagaimana untuk membuat pengiraan. Jadi daripada kedua-dua example yang terdapat di muka surat 297 itu, contoh 3 dan contoh 4, saya rasa yang agak mencabar sikit untuk anda faham ialah pada example yang keempat ataupun contoh yang keempat. Walaupun sebenarnya konsep yang digunakan masih lagi konsep yang sama seperti contoh 3, cuma gambar rajahnya saja yang agak nampak lebih messy kerana ada gabungan beberapa segitiga. For example 4, question A, we have two right angle triangle combined together, and also the B, two right angle triangle combined together. The solution is there. You can refer to your textbook and try to understand it. If you don't understand it, you can ask to your class teacher, your maths class teacher, and then you can discuss with him or her, your maths teacher, in your Telegram group, or maybe in your WhatsApp group in your class. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi kita punya pembelajaran pada hari ini dengan merujuk buku teks anda di muka surat 297. Saya nak kita fokus kepada self practice. Kita fokuskan pembelajaran kita pada self practice. Self practice 13.1C. Sila beri tumpuan kepada self practice ini. Ada 4 gambar rajah di soalan pertama itu, ada 4 gambar rajah A, B, C, D. Tapi saya akan cuba bincangkan dengan anda beberapa pilihan soalan saja, bukan keseluruhan, kerana yang soalan-soalan lain tu anda boleh bincangkan bersama dengan guru matematik kelas anda. Bagi soalan pertama, saya cuba petik soalan yang pertama. Saya ambil soalan gambar rajah A. Diagram A. Diagram in bracket A.
It's quite simple, mudah saja sebenarnya. Bagi saya masa untuk melukis gambar rajah itu di skrin sekarang. Kita ambil warna hijau kerana ialah gambar rajah segitiga bersudut tegak berwarna hijau. Okay, saya akan lukiskan di sini. Don't bother to my drawing. Okay, so square root, the angle is there, right angle is there, and then the x is on the hypotenuse sides, and then the height side is 6 centimeter, and the base is 8. Okay, so the relationship between the three sides can be right like this, as we learned before. So x is x squared equal to 6 squared plus or minus. Should be plus or minus? Yes, should be plus, because the long sides is hypotenuse sides. Okay, so plus 8 squared. So, jadi kita dapat x kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 6 kuasa 2 ialah 36. Tambahkan 88 kuasa 2 ialah 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 64. Okey. Okay, now tekan kalkulator, anda akan dapat nilai lah. So, 36 ditambahkan dengan 64 menghasilkan 100. Betul? Okey. Kemudian kita bukan nak x squared, kita nak x. Okey. So kalau x saja, maknanya 100 tu perlu di square root kan. Okey, square root 100. Maka dengan itu x equal to 10 cm. Jadi maknanya nilai x, okey, nilai panjang sisi x itu ialah 10 cm. Very easy question to do. Okey. Kita beralih pada diagram yang seterusnya. Okay, diagram seterusnya itu saya buat pilihan. Diagram saya ialah diagram D. Okay, diagram D tu nampak macam susah sikit kan, tapi sebenarnya taklah susah sangat. Okay, diagram D. Okay, berwarna coklat. Kita cuba tengok ada warna coklat tak. Kalau tak ada, kita gunakan apa saja warna di sini. Okay, let's say purple. Okay. Now, kita cuba lukis diagram D yang mungkin macam nampak terbalik, tetapi sebenarnya kita mesti pegang kepada konsep bagaimana nak menentukan hypotenuse line. Okay. Segitiga bersudut tegak di situ. Dan kita ada nilai X di sini. Dan ada 1.2 meter dan 1.0 meter di situ. Okey, so hubungannya untuk mencari X kuasa 2 dulu. Okey, hubungannya adakah 1.2 kuasa 2 tambah 1.0 kuasa 2 atau X kuasa 2 sama dengan 1.2 squared minus 1.0 squared. Yang mana satu? Tambah ke tolak? Okay. Sebenarnya dia punya hubungan ialah yang tolak. Yang ini. Yang di atas ni tidak betul. Okay, salah tebakan dia punya operasi. So, kita dapatkan x squared. Kita teruskan pengiraan kita. Kita dapatkan x squared sama dengan 1.2 squared equal to 14.4, isn't it? 14.4 minus 1 squared. 1 squared is 1. Okay. Check again.
use your calculator, try to check the answer for 1.2 squared. Okay, 1.2 squared. I'll check my calculator. 1.2 times 1.2 is 1.44. Sorry, not 14.4. Should be 1.44. Okay. So 1.44 minus 1. Okay, it might be 0.44. So x squared equal to 0.44. But we want x only, not x squared. So 0.44 square root. Okay, when we want to square root those 0.44. Okay, you can use your calculator to calculate square root 0.44. Who can give the answer? Square root 0.44. What is the answer for square root 0.44? Okay, the answer should be in 2 decimal points, 0.67. Okay, 0.67. Can check back. Sila semak semula jawapan anda, adakah 0.6 itu betul. Okay, jika tidak betul, sila buat pengiraan semula untuk mendapatkan nilai yang betul bagi sisi X untuk gambar raja D. Okay, gunakan kalkulator anda lah. Okay, untuk semak jawapan. Okay, jadi itu saja untuk self practice 13.1C. Bagi gambar rajah yang lain, kamu boleh buat perbincangan terus dengan guru matematik kelas kamu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nak mengira sisi-sisi X yang dinyatakan bagi gambar rajah yang lain. Okey. Nanti selepas ini saya akan beralih kepada perbincangan untuk gambar rajah segitiga yang bergabung, segitiga bersudut tegak yang bergabung, untuk kita bincangkan seperti mana gambar rajah soalan masih lagi dengan self practice 13.1C di muka surat 298 untuk soalan nombor 2. Saya akan buat pilihan beberapa gambar rajah saja untuk kita bincangkan di sini. Okey. Okey pelajar, kita teruskan lagi perbincangan kita untuk self practice 13.1C. Kita fokus kepada soalan nombor 2 di muka surat 298. Untuk soalan nombor 2, ada 3 gambar rajah, iaitu gambar rajah A, B dan C. Jadi saya akan cuba bincang dengan anda mungkin 1 atau 2 gambar rajah, dan pilihan gambar rajah yang saya nak bincangkan dengan anda ialah pilihan gambar rajah A. Okey, gambar rajah A itu saya cuba lukiskan di sini semula. Okey, kita ada dua segitiga yang bergabung. Okey. Okey. Pelukisan ini tidak seperti gambar rajah di buku teks anda, tapi saya harap anda boleh beri tumpuan fokus juga pada itu. Okey, QRS. Okey, Q, R dan S sebagai base tapak sudut tegak di R. Kemudian kita ada bucu P di atas. Okey. Okey.
Dan nilai sisi PQ ialah 15 cm. Dan hanya tuliskan 15 saja. Dan sisi PS diberi 13 dan sisi PR 12. Okey. Jika tandaan dalam gambar itu hanya di R bersudut tegak, sebenarnya R untuk segitiga yang satu lagi yang sebelahnya juga ialah sudut tegak juga, ya. Okey. Cuma tak dinyatakan dalam gambar rajah di buku teks anda. Jadi sekarang ni kita cuba mencari sisi QS yang diminta oleh soalan. Calculate the length of QS in each of the following diagram. Hanya sisi yang berlabel QS saja yang perlu anda kira. Yang lain-lain tak perlu. Okey, dia nak QS. Untuk gambar rajah ini, kes gambar rajah ini, kepanjangan QS perlu dicari dan boleh dicari. Okey, kita ada dua segitiga yang digabungkan. Kita cuba selesaikan gambar rajah ni satu persatu. Okey, saya labelkan gambar rajah yang pertama ialah yang PQR sebagai gambar rajah A, segitiga A, dan PRS ini ialah gambar rajah B, segitiga B. Okey, kita cari dulu. Saya cuba pecahkan gambar rajah A. Sorry, saya cuba pecahkan segitiga A dengan segitiga B. Saya cuba pisahkan untuk senang kita buat pengiraan. Okey, so gambar rajah segitiga A yang kita akan pisahkan, dia akan menjadi macam ni. Seperti ini ada sebelah. Okey, masih lagi R, kemudian kita ada Q, masih lagi tetap sama, dan kita ada P. Okey, dan segitiga A ini diberi nilai tingginya ialah 12, PR 12, dan garis hypotenuse PQ-nya 15. Jadi di QR ini tidak tahu berapa. Okey, so QR boleh dicari. Bagaimanakah hubungan yang perlu ditulis? Iaitu QR kuasa 2 sama dengan hypotenuse, garisan hypotenuse adalah PQ. PQ kuasa 2, dan perlu ditolak, operasinya perlu tolak, ya, bukan tambah. Tolak dengan PR kuasa 2. Okey, sekarang yang kita tidak tahu ialah QR, maka QR itulah yang perlu dicari. Tetapi kita tahu nilai-nilai bagi sisi PQ dan PR, maka kita kena buat gantian nilai PQ. PQ ialah 15 kuasa 2 tolak dengan PR. PR ialah 12 diberi 12 kuasa 2. Okey, 15 berkuasa 2. Dengan menggunakan kalkulator anda, cuba dapatkan nilai 15 berkuasa 2. Ataupun 15 darab 15. 2 kali, ya. Iaitu 225. Tolakkan dengan 12 kuasa 2 bermaksud 12 darab 12. Iaitu 144. Maka dengan itu, bila 225 ditolakkan dengan 144 menghasilkan 81. Okey, QR 81. QR kuasa 2 81. Tapi kita bukan nak QR kuasa 2, kita nak QR saja. Maka 81 tu perlu di square root kan. Maka square root 81 ataupun punca ganda 81 ialah 9. Maka panjang QR 9, kita dapat 9, kita terus masukkan balik pada gambar rajah asal. So QR ialah 9. Okey, sekarang kita cuba lukiskan gambar rajah B pula, atau segitiga B. Segitiga B yang kita pisahkan ini, kita lukis begini. Kita label juga R, S, dan R tu bersudut tegak, dan P diberi panjang PS ialah 13, panjang PR atau tinggi PR ialah 12.
maka cari tapaknya di sini, RS. Okey. Maka RS ialah suatu sisi yang pendek. RS berkuasa 2 perlulah dibuat hubungan, iaitu PS hypotenuse yang paling panjang perlu tolak ke tambah. Ya, tolak juga sekali lagi, tolak dengan PR berkuasa 2. Okey. So maka dengan itu RS kita kekalkan sebab benda itulah yang kita nak cari. RS kuasa 2 sama dengan PS. PS berapa? PS ialah 13 kuasa 2 tolak PR kuasa 2 ialah 12 berkuasa 2. Okey, 13 berkuasa 2 ataupun 13 darab 13 bersamaan dengan 169 tolak dengan 12 kuasa 2 bersama dengan 144. Maka apabila 169 ditolakkan dengan 144 memberikan jawapan 25. Tapi 25 ini ialah RS kuasa 2. Kita tak nak RS kuasa 2, kita nak RS saja. Maka 25 perlulah di square rootkan. Okey, square root 25 ialah bersama dengan 5. Okey. So, bila dapat nilai RS itu 5, masuk balik dalam gambar rajah asal, RS itu 5. Maka terjawablah soalan panjang bagi QS ialah panjang. The length of the QS. Okey, panjang QS ialah QR tambah RS. QR ialah 9 ditambah dengan S5 menghasilkan kepanjangannya ialah 14 cm. Okey, itulah cara kita menyelesaikan soalan ini, iaitu part by part. Maka dua gambar rajah segitiga yang digabungkan, dua segitiga bersudut tegak yang disambungkan AB, tetapi bila kita buat pengiraan kita boleh pisahkan supaya kita nampak jelas apa yang kita sedang cuba selesaikan dan apa yang kita cari sebenarnya. Dan bagi menjawab persoalan yang ditanya dalam soalan. Okey, saya rasa setakat itu dulu hari ini pembelajaran kita mengenai teorem Pythagoras. Okey, saya bagi meneruskan lagi pembelajaran anda. Anda boleh terus berhubung dengan guru matematik kelas anda untuk kemahiran-kemahiran seterusnya selepas ini untuk buat follow up. Okey, teruskan pembelajaran anda walaupun kita berada dalam musim PKP sehingga 31 Ogos nanti, dan anda semua kita belum tahu lagi bila anda semua akan boleh kembali ke sekolah dan duduk dalam kelas bersama rakan-rakan yang lain. Jadi setakat ini bantuan yang sekolah boleh berikan kepada anda ialah dengan adanya remote teaching, derma remote teaching untuk membantu anda belajar secara atas talian atau online dari rumah saja. Jadi harap sabar, bertabah dan teruskan belajar matematik sehinggalah ke hujung tahun nanti, insya-Allah. Okey, itu saja setakat hari ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye everybody. Have fun learning mathematics.